Sepatutnya Finance Minister yang kena bentang belanjawan. Takkan dia nak gugurkan Tengku Zafrul daripada Menteri Kewangan jadi Menteri Kewangan kedua, dia jadi Menteri Kewangan yang pertama. So benda-benda macam ni, bagi saya, kalau dia buat 7 hari bulan baru bentang belanjawan, katalah seperti mana yang didedarkan oleh Arman, 10 hari bulan baru nak bubar Parlimen. Kita pun tahu sekitar 10 hari bulan ni, masa tu dah mula, hujan sekarang pun dah berlaku. Keadaan tu akan menjadi lebih parah. Kita dah cakap jangan sentuh sampai bulan 10 ni. Buat sebelum bulan 10, sebelum hujan datang, sebelum banjir datang. Saya takut bila dia dah bersedia nak bubar, kononnya bersedia nak bubar, sedangkan hari ni dia dah arahkan supaya Jawatankuasa bertindak untuk menangani masalah banjir ni, sudah mula bermesyuarat dan sebagainya. Saya rasa dia pun tahu kita yang akan suruh dia tangguhkan. Jadi bukankah lebih baik dia bersifat jujur, aku belum puas jadi Perdana Menteri, aku nak buat pilihan raya tahun depan. People will appreciate dia punya honesty. Daripada dia melakukan penipuan demi penipuan. Jadi bagi saya, saya konsisten. Saya minta parti jangan bagi peluang pun pada Mak ni untuk bubarkan Parlimen. Kerana kalau parti bagi peluang pada Mak untuk bubarkan Parlimen, tak kira lah 10 bulan 10 ke ataupun tahun depan ke, maka kita terikat dengan janji untuk memberikan dia menjadi poster boy. Sedangkan dia mengakal kita sepanjang masa. Dia menipu kita daripada Perhimpunan Agung yang tahun lepas dah nak masuk sampai Perhimpunan Agung yang sekarang. Dah lepas Konvensyen Barisan Nasional. Dia masih lagi mengakal kita. Hari tu kita dah buat perhimpunan. Orang dah maki hamun dia. Bukan saya yang maki. Tapi orang yang nak supaya dia dipecat. Orang yang minta supaya dibubarkan Parlimen. Dan Presiden ketika itu nak bawa dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO apa yang disuarakan oleh Akar Umbi. Tapi malangnya sekali lagi kita terpedaya bila mana masuk je mesyuarat, dia bersetuju untuk buat pilihan raya tahun ni. Sedangkan kita tahu tahun ni tinggal beberapa bulan dan akan berhadapan dengan banjir besar. Takkan nak bunuh BN ni dengan melakukan pilihan raya ketika banjir. So bagi saya, hari ni kita sepatutnya jangan bagi muka lagi, jangan bagi lagi peluang pada orang yang banyak berulang kali menipu kita berulang kali ni. Dah cukup lah. Berapa kali nak kena tipu? So what the party should do? Ini pandangan saya. Kalau setuju, tak setuju, sudah. Ini saya punya channel. Korang nak tengok. Tak nak tengok, korang punya pasal lah. Pergilah tengok saluran Ismail Sabri. Betul tak? Pandangan saya, 17 hari bulan ni masa yang paling sesuai untuk MT, bukan bagi kata dua. Kata dua ni bagi saya dah banyak kali dah MT bagi kata dua, ataupun dah banyak kali dah Presiden memberikan indikasi bila dia nak buat pilihan raya. This year it must be before the flood. Sebelum keadaan menjadi semakin parah. Indeks harga pengguna sekarang ni dah jadi 4.8. Kita punya inflation rate daripada 2.8 sekitar bulan Mei, sekarang dah berapa dah? BLR daripada Mei 1.75 naik 0.25%, naik 3 kali 0.25%. Sekarang dah 2.5. Keadaan rakyat makin teruk. Jumlah pinjaman perbankan, perumahan yang perlu rakyat tanggung setiap bulan meningkat. Apa lagi yang kita nak tunggu? Jadi apa yang kita patut buat ialah ini masanya kita menarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Ini masanya kita tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Dan ini masanya kita ambil tindakan disiplin di atas pelanggaran disiplin yang telah pun dia buat. Bila kita ambil tindakan disiplin, maka dia bukan lagi ahli UMNO. Bila dia bukan lagi ahli UMNO, saya yakin parti-parti komponen Barisan Nasional pun tidak lagi boleh dipengaruhi oleh puak-puak ni. Dan
Kalau misalnya parti komponen kita selepas kita ambil tindakan terhadap geng-geng yang merupakan gunting dalam lipatan, yang hari ini Presiden dah nyatakan dengan jelas dalam Perhimpunan Agung Makasakti, mengatakan kita tak boleh ada musang berbulu ayam, tidak boleh ada gunting dalam lipatan dalam parti kita. Kita kena keluarkan mereka. Kita tak nak ada bangkai tikus dalam telaga kita. Ini syarat yang begitu jelas daripada Presiden parti. Jadi kalau parti dah buat keputusan menyingkirkan gunting dalam lipatan ini, kalau parti komponen Barisan Nasional merasakan mereka nak bersama dengan geng-geng pengkhianat ini, bagi saya by all means biarkan, biar mereka terus bersama, dan kita boleh bertanding atas tiket Barisan atas tiket UMNO, atau kita boleh bertanding atas tiket apa saja yang kita nak guna. Kita ada banyak kaedah kita boleh guna. Tak perlu bimbang. Okey? Ada soalan lain? Masa berkenaan pengurusi Barisan Nasional. Okey. Di tengah ucapan dia ada cakap kita kenal siapa kawan siapa lawan. Dan paling bisa di akhir hujung-hujung ucapan dia, dia tak nak air dalam telaga tu ada tikus beracun kalau minum. Betul. Adakah ini amaran terakhir daripada Presiden pada pendapat Datuk? Dan dia kali ini sebenar-benar serius? Saya rasa Yang Berhormat Presiden UMNO ni adalah seorang yang begitu careful dalam mengeluarkan kenyataan. Saya rasa Akar Umbi pun sebenarnya dah mula start, dah mula marah lah sebenarnya. Dah mula marah. Cuma sebagai Presiden sudah pastilah dia ada banyak kekangan. Dia nak jaga keharmonian parti, dia nak jaga kau tengok hidup tu. Dia nak jaga tak nak ada perpecahan sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya. Dia nak buat tindakan seolah-olah menarik rambut di dalam tepung. Sudah pastilah beliau begitu careful ataupun begitu berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan dan nak mengelakkan daripada menyinggung mana-mana pihak. Tapi kalau beliau hari ini dah sebut pasal gunting dalam lipatan perlu dikeluarkan segera, saya yakin, ni bacaan saya lah, saya rasa 17 hari bulan ni ada yang akan dikeluarkan. 17 hari bulan ni saya rasa ada yang akan dikeluarkan. Cuma sejauh mana kita tak pasti. Mungkin dikeluarkan orang keliling ataupun syaitan-syaitan kecil yang selalu membisik kat telinga pihak-pihak tertentu. Dimulakan dengan syaitan-syaitan kecil dulu contohnya, kan. Mungkin juga berlaku, kan. Kita pun tahu ada di antara MT UMNO ni dilantik oleh Presiden, tapi taat setia dia, walak dia tidak bersama dengan Presiden. Sebagai seorang ketua parti, sudah pastilah lantikan yang dia buat ialah untuk memastikan polisi-polisi yang beliau ketengahkan, yang parti ketengahkan, sudah pastilah dia nak setidak-tidaknya ahli majlis pimpinan, ahli majlis kerja tertinggi lantikan ini mendukungnya. Contohnya, polisi kita nak buat pilihan raya tahun ni. Kalau ada orang yang dilantik oleh Presiden tapi dia mendukung fahaman lain, kita nak selesaikan cepat masalah rakyat ni, tahun ni kita nak buat pilihan raya, tapi dia nak tahun depan, maka dah sepatutnya lah orang-orang macam ni dikeluarkan, dan tidak terus-menerus menjadi gunting dalam lipatan. Tak semestinya Presiden akan terus ambil tindakan terhadap Perdana Menteri, kan. Mungkin dia ambil tindakan pada orang-orang yang selalu menghasut Perdana Menteri, supaya ianya sedikit sebanyak dapat menyedarkan Perdana Menteri sebelum kau terlambat, kan. Kembalilah ke pangkal jalan. Dalam erti kata lain lah. Jadi saya rasa cukup lah. Dan ada lagi soalan? Cukup lah. Dan nak dekat maghrib ni, kita doakan semoga parti kita dapat membuat keputusan yang tegas dan tepat pada 17 hari bulan September ni, ketika mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan kita harap Akar Umbi UMNO konsisten bersama dengan Presiden UMNO dan juga pengurusi Barisan Nasional sedia ada
dan nantikan arahan lanjut daripada kepimpinan parti.